Okey, Assalamualaikum Angah. Waalaikumsalam. Okey, untuk topik kita pada hari ini, kita nak bercerita tentang peranan self-care kepada ibu-ibu yang selepas bersalin. Maknanya selepas bersalin tu, pentingnya penjagaan diri tersebut. Okey, ada satu paper yang cuba baca daripada Dr. Jennifer tentang penjagaan dirilah kepada ibu-ibu yang selepas bersalin ni. Jadi dia nak tengok apa sebenarnya pandangan ibu-ibu ni apabila mereka dah lepas bersalin ni tentang penjagaan diri ataupun self-care. Tapi sebelum tu Angah, kita di dalam podcast Anak Beranak. Jadi selamat datang ke podcast Anak Beranak. Okey, kita teruskan. Okey Cu, apa yang doktor tu, paper tu cerita tentang apa? Okey, dia melihat pandangan ataupun persepsi ibu-ibu, terutamanya ibu yang baru melahirkan tentang kepentingan penjagaan diri. Okey? Jadi ataupun self-care lah. Jadi apa dapatan daripada paper tersebut, kajian kualitatif yang dia interview pada ibu-ibu yang selepas bersalin tu, dan mendapati semua ibu tiada kompromi, semua ibu merasakan pentingnya menjaga diri sendiri, terutamanya apabila dah selepas bersalin. Jadi tak ada kompromi, semua bersetuju untuk merasakan kepentingan tersebut. Tapi sampai tahap mana diorang self-care? Tapi apabila kita tengok pula tentang maksud self-care tu, dia terpecah pada dua. Okey, terpecah kepada dua pula. Ada ibu yang merasakan pentingnya menjaga diri ni, meluangkan masa untuk diri sendiri ni juga adalah satu perkara yang sangat penting. Tetapi ada ibu yang interpret self-care ni sebagai mengorbankan diri sendiri, itu adalah sebagai tanda self-care. Maksudnya ada yang tak apa untuk pergi minum kopi kejap. Minum kopi lah, kok tak boleh kan. Tak apa untuk ambil masa sekejap. Tak apa untuk pergi berurut sekejap. Tak apa untuk pergi sauna kejap. Macam tu. Tapi ada juga ibu yang dianggap jangan tinggalkan anak baby yang baru lahir tu sendirian. So sentiasa kena ada. Sentiasa ada. Ya, macam cakap tadi lah, maknanya ada ibu yang rasa it's okay untuk saya tinggalkan sekejap anak dengan ayah dia untuk saya pergi jalan-jalan, window shopping, tengok sana tengok sini, ataupun berjumpa dengan kawan-kawan sekejap. Tapi ada ibu yang rasakan tindakan tersebut sebagai mementingkan diri. Mementingkan diri ataupun selfish ni tadilah. Jadi untuk jadi ibu yang baik, dalam arti kata pandangan mereka adalah ibu yang memang mengkorbankan kepentingan semua perkara demi anak ni tadi. Tak perlu keluar ke mana-mana, tak perlu ada masa untuk diri sendiri, tak perlu pergi salon ke, nak pergi potong rambut, cuci rambut ke, tak perlu semua perkara tersebut demi anak. Tapi anak ni bukan sehari dua masalahnya, kan, sepanjang hayat. Jadi Dr. Jennifer ni kata kebanyakan mak ni dia terpecah pada dua ni. Ada yang berpendapat macam tu, ada pendapat macam ni tadilah, yang mengorbankan diri yang kami panggil lilin. Lilin membakar diri. Cuk, ada Angah tengok garis panduan daripada WHO sendiri mengenai self-care. So memang dia cakap juga bahawa perlunya seorang ibu ni balik pada, yelah, dia kena tahu bahawa sesungguhnya untuk menjadi ibu yang baik sebenarnya, ibu yang efektif lah, kan, yang boleh bagi emotional juga, kan, dia perlu kena ada masa untuk diri dia sendiri. Mana-mana yang dia rasa penat sangat tu, ambil masa sekejap. Kalau jadi ibu yang baru-baru ni, tidur kita pun tak cukup. Mana cukup kita tidur, kan, kita akan sentiasa bangun, kan, untuk tengok anak kita okey ke tak, menyusu, kan. So ambil lah masa sikit, bagilah. Tidur pun sebenarnya satu self-care juga. Padahal sebenarnya tidur tu keperluan basic untuk semua orang untuk tidur. Betul. Tapi kita dah jadi macam self-care pula untuk ibu, sebab benda tu susah nak dapat. Macam tu, kan. So dalam tu pun ada buat garis panduan. So mungkin boleh tengok juga lah kalau mana Google yang perlu. Perlukan benda tu, kan. Google je. Ya, betul Angah. Sebenarnya Acu sempat zaman yang berpantang 2 bulan je, Angah.
Oh ya, sampai sempat, bukan sempat sangat, memang sempat sangat lah. Maknanya bersalin amjad sampai aktif, pantang kita, cuti pantang bekerja cuma 60 hari. Okey, jadi sebenarnya 60 hari tu memang agak penat kan? Penat. Kita baru nak menyesuaikan diri dengan keadaan baru, adaptation badan kita dalam hormon yang dah berubah dan sebagainya tu, tiba-tiba dah kena masuk kerja dengan keadaan kita rasa risau sebab baby 2 bulan dah nak kena bagi kat orang yang jagakan. Mereka sangat fragile, sangat kecil sangat lagi untuk kita bagi orang jaga. Jadi hati risau, perasaan tak tenang masa tu. Jadi struggle juga Angah waktu tu sebenarnya. Sangat struggle. Nak pula duduk berjauhan dengan keluarga. Jadi kita tak adalah memang mengharapkan pengasuh sahajalah untuk urusan segalanya. Jadi masa tu self care tu tak usah cerita lah. Memang terabai lah pada masa tu. Acu pernah melalui juga. Acu rasa macam anak pertama, anak kedua memang penjagaan diri terabai. Jadi untuk orang tua kita, mak-mak kita yang sangat menjaga semua ni, jadi mak Acu ataupun Wan lah, dia nampak sangatlah risaunya, ngapalah yang ni 2 minggu dah kena bawa kereta dah, kena drive kan, hantar anak ke pengasuh dan sebagainya. Tapi waktu tu kita macam tak ada pilihan sangat. Betul. Terpaksa buat jugalah masa tu. Sebabnya suami dah bekerja, dah cuti habis dah 7 hari kan. Tak, tu dah ada dah cuti 7 hari tu je? Ada. 7 hari tu campur 1 Ahad. Total dia sebenarnya 5 je. Jadi selepas suami dah habis bercuti menjaga isteri bersalin, maknanya urusan anak, urusan rumah tangga, nak tak nak kita kena buat sendiri. Betul. Jadi memang masa tu ke lautan dalam lah cerita tentang macam self-care mana lah, ni. macam mana lah macam nak self-care ni kalau macam kita fikirkan juga kan. Dengan kalau macam contohnya, kalau ada satu je baby, macam tu anak sulung, mungkin lah possible lagi. Tapi kalau macam contohnya ada anak-anak yang lain yang masih memulakan perhatian kita, of course memulakan perhatian kita kan. Yang ada yang ke sekolah, ada yang ke taska ke tadika ke, kita lah kena uruskan dia. Lepas tu makan minum dia orang pun mestilah kita kena uruskan. Sampai ada baby yang baru ni tadi, nak tidurkan baby lagi. Memang mudah untuk kita mengabaikan self-care tu. Betul. Kan, memang sangat mudah sebenarnya. So orang rasa untuk benda ni jadi, memang perlu ada support system yang kuat. Support system yang kuat kena ada. Daripada terutamanya daripada suami. Sebab itu yang paling hampir dengan kita. Betul. So ada masa weekend ke suami. Tapi janganlah tunggu weekend. Weekend tu dia dah teruk sangat, dah 5 hari tu dah rabak dah tu. So maksudnya balik kerja tu take over. So take over ataupun uruskan anak ke, biar dia mandikan baby ke, ataupun kalau tengok macam wife rasa tak okay ke tengah hari, tak dapat tidur sangat ke, ada anak yang lain tak sihat ke, confirm lah lagi tak dapat tidur, offer bagi food delivery ke, hantar makanan, pagi readykan, beli, kalau tak sebab masak pun tak apa, readykan beli breakfast nasi lemak ke, letak je atas meja ke. So at least banyak wife ni tahu husband dia care tentang dia, jaga juga tentang dia, pastikan dia berasa okay juga sambil dengan anak ni kan. Okey Angah, daripada paper Dr. Jennifer tadi, Acu bacalah kat sini kan, dia katakan maknanya evidence based lah ni kan. Maknanya salah satu application of self-care yang wanita boleh buat antaranya ialah kita berikan tugas menjaga anak kita kepada pasangan kita sekali-sekala. Betul. Lepas tu yang kedua, exercise. Exercise ni adalah satu perkara yang penting yang perlu mak-mak kena buat juga. Evidence based ni. Lepas tu yang ketiga berkaitan go out to restaurants. Maknanya kita kena luangkan juga masa sebenarnya. Mana keluar sekejap daripada rutin yang kita lalui semua tu. Itu antara 3 yang dia cadangkan yang boleh kita lakukan. Sebenarnya untuk sebagai mak. Macam contohnya ada kekangan dari segi masa ataupun kewangan lah nak pergi restoran tak boleh. Tak apa, lepak sekejap beli aiskrim ke apa, RM1 tu makan. Dan makan je lah kat luar tu sekejap kan. Ada masa untuk diri sendiri, untuk enjoy aiskrim tu pun okey dah. Macam tu. Satu lagi Acu rasa yang self-care, satu lagi selain daripada support daripada family tadi, satu lagi benda yang penting lah,
lepas bersalin ni, kita nak bagi susu apa kat anak ni? Oh ya. Sama ada nak bottle fed ke ataupun nak menyusu badan. So itu pun satu sebenarnya yang menjadi isu juga kan. Bila ibu selepas bersalin ni, lagi-lagilah tuntutan bila nak menyusu badan ni, lagilah lebihnya kita dengan anak tu. So untuk fokus pada self care tu, untuk menjaga diri, lagilah berkurang compare dengan bottle fed kan. Kita bagi susu botol at least orang lain boleh bagi, orang lain boleh bagi. Tapi tidaklah kita orang cakap bagilah botol susu, tak. Tapi sebenarnya benda tu akan membuatkan, yelah, dia adalah belah-belahnya. Tak balancekan dia. Betul Angah. Kita jangan pandang ringan isu penyusuan bayi ni. Sebenarnya ada ibu yang mengalami stress, depression. Betul. Stres disebabkan tekanan-tekanan masyarakat sekeliling ni yang macam-macam lah, bagi tunjuk ajar, label yang bukan-bukan Jadi perkara tu sampai ada kes yang mak yang macam dia rasa dia ibu yang gagal. Pada Angah macam ni lah, kalau kita mampu nak bagi susu badan, bagi susu badan. Tapi kalau macam contohnya kita tak mampu, tak apa, bagi je lah susu botol. Jadi kita jangan biarkan orang yang menentukan. Tengok keadaan kita macam mana. Kalau kita mampu, kita bagi. Kalau kita tak mampu, tak payah. Asalkan anak tu kenyang. Anak tu kenyang. Yang penting kita nak bagi anak tu kenyang. Jangan dia lapar. So kadang-kadang masyarakat kadang-kadang bagilah susu formula, dah jadi anak lembu. Kejam sebenarnya. Kita bawa buah anak jadi anak lembu. Aku yang buah anak jadi lembu. Lembu yang dapat nama. Lembu yang dapat nama kan. Betul. Waktu tu sensitif. Gurau biarlah bertempat. Lepas tu kalau kurus sangat ni anak ni sebab susu badan je ni tak boleh ni. Pula dah. Ni mesti tak bagi makan lagi ni. Waktu tu umur sebulan. Baru sebulan. Memang tak bagi makan kan. Mulalah memang punca-punca. Banyak punca. Jadi isu tu sangat sensitif. Jadi bagi pendengar di luar sana, kalau nak melawat mak-mak yang baru lepas bersalin, janganlah sebut perkara-perkara macam tu. Jagalah adab-adab kan. Tak payahlah melawat lagi. Nak pula zaman COVID ni. Sebulan dulu tak payah lagi lah. Orang nak berehat. Waktu tu sebab mak tu kan, biasanya sekarang ni baby akan jaundice kan, kuning. Biasanya lah. Dan tempoh sebulan tu dia orang ulang alik pergi klinik tu pun dah cukup memenatkan. So kalau macam nak melawat pun rasa tunggu selepas tu ke, biar baby tu dah besar sikit kan. Dia immune system dia memang tak develop lagi lah, tapi at least biarlah besar sikit. Dan dalam masa yang sama sebenarnya banyak cara lagi yang kita boleh ucapkan tahniah secara virtual pun tak apa. Hantar mesej WhatsApp ataupun bagilah delivery boy hantarkan apa-apalah, jambangan bunga, makanan ke yang boleh menggembirakan mak. Suka. Mak suka je, tak apa, tak datang badan pun tak apa sebenarnya. Betul. Sebab baby sangat fragile, sangat baby. Kita tak tahu kita datang tu bukan bawa kegembiraan saja, takut bawa kuman sekali. Kita tak tahu kan. Kita memanglah niat baik, tapi manalah kita tahu. Betul. Okay. Berapa minit lagi? Jadi Angah, untuk self care ni sekali lagi kita nak ingat kepada diri kita sendiri. Sebenarnya bukan perlu mahal-mahal hotel, pergi bercuti ke Switzerland, Turki, tak sebenarnya. Walaupun itulah impian kita. Itu impian. Tapi taklah semestinya tak semesti macam tu ya. Kita mulakan perkara yang murah dan mudah di sekeliling kita. Macam beli aiskrim macam Angah cakap tadi, ataupun kita pergi minum kopi, ataupun kita berjoging kat taman bandar tepi rumah kita ni ke. Ataupun pergi cungkir-cungkir tanah kat depan tu pun boleh sebenarnya. Betul. Exercise. Kita memang bosan exercise ni, alamak dan sebagainya, tapi kita takkan dapat nafikan kesan yang sangat baik pada badan kita. Tidur malam kita lena, badan kita lebih bertenaga, kita lebih sejahtera lah. Bila kita amalkan secara keseluruhan. Betul. Dia macam yelah ada orang susah untuk pergi kan, macam yelah masa ke apa ke, kita try lah mana yang kita termampu. Buat apa yang boleh. Macam kalau contohnya macam kita suka baca buku,
Tapi banyak buku yang kita tak baca-baca lagi. Sebab kita busy sangat kan. Dengan anak baru nak sesuaikan diri. So ambil masa kejap, baca sikit. Satu chapter pun cukup dah. So letak kat sofa tu. Stop. So itu pun dah satu self care untuk kita keluar sekejap daripada fokus kita tu, kita keluar sekejap. Macam tu. Ikut suka kita lah, apa yang kita suka buat tu adalah self care sebenarnya. Maknanya tak kisahlah dari segi contohnya kalau kita macam-macam suka buat sabun, buat barang-barang yang DIY ni, handmade ni, so itu adalah self care juga ngah. Betul. Self care juga. Ataupun suka memasak. Ada orang suka memasak. Betul. Itu adalah self care juga. Hari ni dia nak cuba resipi tu, hari ni nak cuba resipi ni, lepas tu dia bawa ke office, kawan makan dan kawan suka, dia rasa gembira. Betul. Itu adalah self care. Tapi kita janganlah pula amalkan contohnya tengok cerita Korea marathon terlalu 8-9 jam. 9 jam, 8-9 jam, itu bukan self care dah. Hanging dengan gadget semua tu, itu bukan self care dah. Rasa kita ni tahu tu self care tu perlu, tapi kita buat ke tak? Betul. So pada Angah, untuk kita start buat, kita start dengan small, start benda yang simple. Macam benda yang simple je, tak perlulah yang macam kena ready, macam extravagant sangat kan. Ada orang dia suka buat kerja sukarelawan. Itu self care sebenarnya. Betul. Memang kita nampak dia macam memberi kat orang. Tetapi kalau itu yang dia suka, itu adalah self care. Betul. InsyaAllah lah kan. Yelah, macam-macam orang ada macam-macam cara dia. So kita raikanlah apa yang dia suka buat tu. Semoga tak memberikan apa-apa harm pula kat orang lain. Lagi mana tak bagi harm, so itu should be okay. Betul. Selagi tak membahayakan orang lain, tak memudaratkan orang lain, tak melanggar syariat, kita kira sebagai self care. Betul. Dan kita tak nafikan juga mungkin ayah yang baru, yang baru jadi ayah pun mungkin memerlukan juga benda ni kan. Sebab dia bersama-sama. So harap-harapnya tanggungjawab tu bersama-sama lah. So dia pun memerlukan benda tu. So perlunya ada komunikasi, perbincangan antara suami dan isteri, ibu dengan ayah, untuk menentukan mana yang terbaik untuk korang. Betul. Kita orang taklah decide kan apa yang the best, sebab setiap orang lain caranya, lain dinamiknya. So hanya korang yang mengetahui macam mana nak buat. Betul. Kan? So sampai di sini saja dulu Angah untuk kita kali ini. Jadi kita jumpa pula nanti pada episod yang akan datang. InsyaAllah ada rezeki lagi. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye.